dan penonton, Alhamdulillah kita jumpa sekali lagi untuk meneruskan kali ini di mana slot kita nak fokus pada langkah-langkah mengawal diri ketika pasrah. Jadi dalam slot sebelum ini saya telah menyatakan apa itu tanda-tanda insan yang dikatakan pasrah, dan saya telah menyatakan kalau kita berada dalam keadaan pasrah dan kita nak kawal diri kita ketika pasrah, ada 3 tahap yang mana kita boleh kawal diri kita sekiranya kita tak ada masa yang banyak. Jadi saya dah selesaikan soal tahap pertama. Sekarang kita pergi pada tahap kedua. Jadi tahap pertama tu ada 4 perkara yang saya nasihatkan kita semua. Pertama, kita henti segala kegiatan kita sejenak. Keduanya, kita tunggu hingga kita tenang. Ketiganya, saya ajak diri kita untuk berzikir, zikir yang mudah-mudah. Dan keempat, kita rehat. Baik, sekarang kita pergi pada tahap yang kedua. Tahap kedua ni pun ada 4 perkara yang saya nak nasihatkan kita semua. Ni kita cuba bayang ni, kita dah selesai ni soal tahap pertama. Jadi tahap kedua, kita mesti cari orang yang kita percaya untuk berkongsi apa yang merupakan kekalutan dalam fikiran kita, kegelisahan dalam kita punya diri, geloranya hati kita. Kita kena cari orang yang kita percaya. Saya tekankan, mesti cari orang yang kita percaya. Siapakah orang yang kita percaya itu? Orang ini dia tidak dikenali sebagai kaki mengumpat. Orang ini dia ada sifat nak jaga rahsia. Orang ini dia tidak perlekehkan keaiban yang mungkin kita nak ceritakan pada orang ini. Orang ini dia tak akan mencelah-celah bila kita sedang bercakap. Orang ini sedikit sebanyak ada ilmu dia. Orang ini disegani oleh orang lain bukan sebab jawatan atau gelaran ataupun apa-apa yang bersifat duniawi, tapi orang lain segan dengan dia kerana dia ini memang memancarkan, memberi keyakinan kepada orang yang mana bila pergi pada dia, orang tu keluar daripada berjumpa dia dalam keadaan dia rasa semangat dia naik semula. Apakah wujud orang-orang macam ni? Ada. Kadang-kadang kita tak payah fikir jauh. Kadang-kadang mungkin suami atau isteri kita. Kadang-kadang mungkin ibu atau bapa kita. Kadang-kadang mungkin di kalangan adik-beradik kita. Kadang-kadang di kalangan kita punya guru-guru. Kadang-kadang di kalangan sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang di kalangan mereka yang mungkin kita tak pernah jumpa, tetapi kita dengar orang lain kata, kalau kamu ada masalah, jumpalah si Fulan. Baik, itu perkara pertama. Kita mesti berkongsi. Sebab apa? Sebab manusia ni dia ada sifat, dia kalau pendam lama lah sesuatu perkara yang mengganggu diri dia, benda tu boleh menjadi penyakit. Benda tu boleh membawa pada masalah stres. Dan stres ni ialah sesuatu perkara, kalau kita tengok perkara tu, kadang-kadang kita tak sedar, dia akan pergi pada satu tahap perkara yang tak masuk akal pun akan berlaku. Sebab stres ni dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama di mana kita sekadar komplain, merungut. Ini dipanggil tahap acute. Kita sekadar komplain, mengomel, merungut. Tu baru sekadar untuk kita komplain, merungut. Ini ialah tahap acute. Tapi kalau orang tu lama pada tahap acute, dia akan pergi pada satu tahap yang lebih tinggi, dipanggil tahap episodik. Tahap episodik ni apa? Tahap episodik ni mula kita menuding jari. Dia tak betul, dia ni tak adil, dia ni tak saksama. Kita asyik tuduh orang dan tuduh. Diri kita tak tuduh. Kita asyik tuduh orang saja. Yang lebih malang bila kita tuduh Allah tidak adil pada kita. Ini tahap episodik. Sebenarnya tahap episodik ni ialah satu tahap yang sudah bahaya.
Sebab kita mula tuduh, termasuk mungkin kita akan terlajak menuduh Allah tak adil pada diri kita. Di ketika itu, kalau kita tak kawal diri kita, kita akan pergi pada tahap kronik. Tahap kronik ni kita dapati orang sampai sanggup untuk bunuh diri, makan racun. Tahap kronik ini di mana dia nak lepaskan geram, dia bunuh orang. Dan lebih malang lagi, bagi orang Islam kita, tahap kronik ini sampai dia sanggup untuk murtad. Na'udzubillah min zalik. Jadi, sidang penonton sekalian, jangan ambil ringan soal kita rasa stres. Itu sebab dalam tahap kedua ni saya cakap, bila kita dah rehat, kita dah tenang semula, cari orang untuk kita nak meluahkan kita punya perasaan. Tapi tadi saya dah kasihkan ciri-ciri orang tu, cari orang macam tu. Doa kepada Allah, ya Allah, tujukan aku, buka mata hatiku pada orang-orang seperti begini, ya Allah, aku perlu kehadiran orang-orang macam ni. Yakinlah Allah mendengar dan Allah akan dorong kita ke arah orang-orang yang Allah redai, yang boleh membantu kita. Selepas itu, sedang penonton sekalian, kita mesti bertafakur. Kita dah dengar nanti pendapat, nasihat daripada orang yang kita nak kongsi itu, kita bertafakur. Tafakur maknanya kita fikir-fikirkan kebernasan apa yang diperkatakan, baik buruk pendapat yang diberi. Jangan kita tolak. Untuk bertafakur ini, kita mesti ada satu sifat nak cari kebenaran. Bukan sifat nak menegakkan keangkuhan diri, ketaksuban diri, ego diri. Kalau kita ada sifat-sifat begitu, kita ambillah orang yang paling bijaksana dalam dunia, dia kasih nasihat pada kita, dalam diri kita nanti ada satu sifat nak menolak. Dan kita hanya nak menerima apa yang sedap pada telinga kita untuk mendengar saja. Kemudian, selepas kita dah bertafakur, kita timbang balik, buruk baik, apa yang diperkatakan oleh orang yang nasihat kita itu, kita imbas mula. Betul atau tidak apa yang diperkatakan? Kalau betul, kita mesti terima sebab benda tu betul. Kalau hatta kena batang hidung kita sendiri pun, kita kena terima. Sebab orang yang telah memberi kita nasihat itu, dia memberi nasihat, dia tidak dapat apa-apa keuntungan. Dia memberi nasihat kerana apa? Dia sayang pada kita. Dia tak mau kita terus berada dalam keadaan sengsara. Kalau orang tu lebih tua daripada kita, bila dia nasihat kita, dia nasihat seolah-olah kita ni anak dia, kita ni adik dia. Jadi bila dia nasihat dengan nada dan cara begitu. Dan kalau katakan orang yang nasihat kita tu lebih muda daripada kita, dia akan nasihat kita seolah-olah kita ni abang dia, kakak dia, bapa atau ibu dia. Kalaulah kata orang itu adalah orang yang lebih berilmu daripada diri kita, maka dia akan nasihat kita supaya kita ni lebih baik daripada diri dia. Jadi, cari orang macam tu dan kita fikir. Kita fikir, imbas mula apa yang berlaku masa sesi perkongsian kita dengan orang tu. Dan yang terakhir dalam tahap kedua ni, ketika kita sudah tenang, otak kita nanti akan mula bergerak. Dan di depan kita tu kita dah nampak apa pilihan-pilihan tindakan kita. Mungkin ada tindakan A, tindakan B, tindakan C. Senaraikan. Jangan sekadar ingat. Sebab bila kita dalam keadaan masih kalut, bergelora, masih lagi tertekan jiwa kita, kita tak mampu nak ingat semula. Jadi jari jemari kita ada. Kita ada pena, kita ada kertas, catatkan. Catatkan supaya kita tak lupa. Dan dalam tahap ketiga ni, kita berhenti di situ sekadar melihat, oh, rupa-rupanya nak keluar daripada kemelutku ini, aku ada 4, 5, 6 pilihan. Yang mana satu aku nak pilih. Nak cari jawapan mana satu nak pilih, kita mesti masuk pula pada tahap yang ketiga. Di tahap ketiga tu kita kena nilai buruk, baik setiap pilihan yang ada. Kalau aku buat ini, apa baiknya? Kalau buat ini, apa buruknya?
Kalau kita nak pilih antara baik dan buruk, mudah cerita. Yang kadang-kadang membuat kita terfikir lebih-lebih sikit nak pilih antara dua yang baik. Tapi kadang-kadang kita nak kena pilih antara dua yang pada zahirnya nampak buruk, tetapi ketika itu kita kena buat pilihan juga. Ya, kita kena buat pilihan juga. Jadi ketika itu kalau kita tersangkut, kembali balik pada orang yang kita jumpa yang minta nasihat. Kita tanya dia, saya sekarang dah senaraikan apa pilihan saya. Persoalannya sekarang ni saya tak pasti. Hati saya masih bercakap-cakap lagi. Dan kita tanya dia. InsyaAllah kita akan belajar daripada pengalaman orang itu. Orang yang merupakan penasihat yang baik, dia bukan cakap daripada teori. Dia akan cakap daripada pengalaman. Kenapa? Pengalaman ialah sesuatu yang tak ada siapa boleh kata salah. Sebab ia sudah berlalu dan kita berjaya untuk mengatasi pengalaman kita. Tak ada siapa boleh kata nasihat kita salah. Tapi kalau segi teori, mungkin orang akan pertikai. Oh, itu teori, belum tentu terbukti. Tapi kalau orang yang bercakap daripada pengalaman, kita tidak ada hak nak kata kamu salah. Sebab dia sudah melalui satu proses dan nasihat yang diberi pada kita, dia guna pada diri dia dan dia berjaya. Maknanya kalau itu ialah sesuatu kejayaan, kejayaan itu boleh juga diulangi untuk kita semula. Bila kita sudah dah buat pilihan, katakan daripada 3 pilihan, kita dah buat pilihan yang pertama. Pastikan, ya sidang penonton sekalian, kita pastikan apa-apa yang boleh membuat kita porak-peranda semula, yang boleh membuat kita tersasar daripada perjalanan kita, kita pastikan tutup semua saluran-saluran itu. Contoh, untuk kita menjadi orang yang yakin, kita tak mahu nak dengar suara-suara sumbang yang mengatakan bahawa kita ini bakal gagal, tak mampu buat. Ialah orang-orang macam tu. Itu dimaksudkan sebagai kita tutup mana-mana pintu yang boleh membawa pada kehancuran kita. Dan akhir sekali dalam tahap ketiga ni, perkasakan diri kita. Dekatkan diri kita dengan Allah. Jangan tunggu ilmu datang kat kita. Kita cari ilmu. Dan kalau kita sudah jumpa orang yang berharga, yang merupakan mutiara dalam hidup kita, jaga hubungan kita dengan orang itu. Kalau kita pernah buat kesilapan, jangan kita ulangi kesilapan itu. Bab kata, jangan kita dipatuk daripada lubang yang sama oleh ular yang sama kali kedua. Ini ialah perkara-perkara yang kita perlu lakukan untuk kita keluarkan diri kita daripada keadaan pasrah. Namun demikian, ada ketikanya wujud keadaan emergency. Apa kita kena buat? Kalau kita tak ada wuduk, cepat-cepat ambil wuduk. Sebab wuduk itu akan menyejukkan diri kita. Kalau kita ini sedang marah, henti marah. Kalau kita sedang berdiri, cepat-cepat duduk. Kalau duduk pun kita masih marah, kita pastikan kita baring. Kalau kita ni dikelilingi daripada dalam keadaan suasana yang penuh kehangatan, keluar daripada suasana tu. Ini yang kita kena cepat-cepat buat. Kalau katakan kita dalam keadaan masih marah lagi, ambil wuduk, tunaikan solat sunat. Di sujud yang terakhir pada solat sunat kita, selepas kita sudah lafazkan 3 kali tasbih, ketika kita sujud, lafazkanlah doa Nabi Allah Yunus ketika dalam perut ikan Nun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kita lafazkan. Dan selepas kita lafazkan 11 kali, maka dalam hati kita luahkan apa yang merupakan telah memporak-perandakan jiwa kita. Luahkan dengan Allah. Allah Maha mendengar. Bagi mereka yang tahu bahasa Arab, boleh luahkan dalam bahasa Arab. Bagi mereka yang tak tahu bahasa Arab,
luahkan dalam hati, luahkan dan sertai dengan tangisan. Sesungguhnya tangisan seorang hamba Allah yang mana wajahnya dibasahi dengan air mata, mengenangkan tentang Allah, mengenangkan tentang kesalahannya, mencintai taufik hidayat Allah, setiap anggota badan termasuklah kita punya bulu mata akan menjadi saksi di padang mahsyar kelak untuk membuat perakuan kepada Allah. Ya Allah, aku jadi saksi pada hamba-Mu ketika dia terkenang tentang-Mu. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Sekian untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam slot yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.